Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, dalam kuliah yang terdahulu kita dapat lihat bahawa bahagian pertama daripada surah Ankabut ini menunjukkan kepada kita ada 3 tema berkaitan dengan ujian berlaku dalam kehidupan orang mukallaf. Iaitu dapat kita lihat yang pertama sekali, Allah menitahkan kepada orang beriman ini untuk menjaga perhubungan dengan ibu ayah mereka. Dapat kita lihat menerusi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini pertama. Dan kemudian kita dapat lihat tema yang kedua, keadaan orang yang mudah tergelincir iman mereka, iaitu dimaksudkan sebagai golongan munafiqun. Mula daripada ayat yang lalu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Tema yang kedua ni bermula daripada ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ada sekelompok manusia ni yang merupakan pendusta, golongan munafiqun, mengikut kebanyakan tafsiran para ulama itu. Mereka berkata beriman dengan lisan, membenarkan keesaan Allah, tauhid, tapi keimanan itu tak terbukti dalam hati mereka. Iaitu bila datang satu ujian, fitnah dalam agama, maka mereka dengan mudah akan keluar daripada Islam. Mereka ni meyakini bahawa kemurkaan Allah kepada mereka yang murtad ini dibandingkan dengan ujian dunia itu bagi mereka ringan. Kemurkaan Allah, hukuman Allah itu pada mereka tak ada apa-apa. Kerana itu mereka memilih untuk ikut pasrah kepada kehendak manusia, menyangkakan bahawa ujian yang bakal Allah kenakan untuk mereka, seksa di akhirat itu ringan dibandingkan dengan fitnah dalam kehidupan di dunia oleh manusia menekan mereka. Dan tema yang ketiga kita dapat lihat dalam kuliah yang lalu, iaitu pada ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Orang kafir Quraisy itu berkata kepada orang beriman, tak mengapa kalau kamu murtad, tak mengapa kalau kamu ikut kami, kerana ke akhirat besok kami akan pikul dosa-dosa kamu. Ni nampaknya kita dapat lihat 3 kelompok manusia yang dibawakan oleh Allah SWT ini, iaitu golongan mukmin, golongan kafir dan golongan munafik. Jadi mereka dikatakan kepada mereka, kembalilah kepada agama kamu, kembalilah, keluarlah daripada agama kamu, masuk agama kami, jangan bimbang dosa-dosa kamu nanti bila ada dipertanggungjawabkan, kami akan pikul. Jadi inilah dia sebagaimana ucapan orang yang jahil yang berusaha untuk menyebabkan seseorang itu melakukan kesalahan, dia mengatakan kepadanya, tak apa, langgar je lampu isyarat ni sebagai contoh, nanti kalau kena hukuman apa-apa, nanti saman dan sebagainya, saya akan tanggung. Ini adalah kata-kata yang akan mengakibatkan kesalahan itu mungkin dikenakan hukuman lebih berat daripada compound. Kerana jangan main perkara yang kamu nampak simple tapi boleh mengakibatkan kamu di akhirat nanti benda yang kamu tak tahu apa impaknya, apa kesannya. Jadi Allah pun menjelaskan kepada mereka pendustaan yang mereka katakan ini, wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai' innahum lakadzibun. Mereka tidak akan menanggung sedikit pun dosa-dosa kamu. Yang kamu bodoh pergi ikut mereka ni buat apa? Kerana dosa mereka sendiri pun mereka tidak akan mampu untuk memikulnya. Dan telah saya jelaskan pandangan Imam Az-Zajjaj dalam tafsirnya Ma'anil Quran wa I'rabah, dalam tafsirnya bernama Ma'anil Quran, bahawa beliau merujuk kepada hadis Nabi SAW, iaitu manusia tidak akan memikul dosa orang-orang lain. Cuma kalau mereka ni membawa kepada keburukan, membudayakan satu amalan yang salah dan ditolak dalam Islam, maka di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan dari atas dosa yang membuka pintu-pintu kejahatan itu berlaku. Dalam hadis sebagai contohnya, dalam hadis sahih Nabi menyatakan bahawa man sanna fi Islam sunnatan hasanah falahu ajruhu wa ajru man amila bihi la yanqus min ajrihi syai'un wa man sanna fi Islam sunnatan sayyi'ah falahu wizruhu ithmuhu wa ithmu man amila biha la yanqus min awzarihim syai'. Bagi siapa yang mengajak pada kebaikan dan kebaikan itu diikut orang, maka baginya share, baginya commission, baginya apa kita nak bagi, royalty. Kebaikan itu dilakukan oleh orang mengikutinya sampai hari kiamat. Barang siapa yang memulakan satu perkara yang buruk, yang jahat, maka nanti kan besok di akhiratnya akan dipertanggungjawabkan segala kejahatan, kesesatan manusia yang punca daripada amalan kau itu. Apa yang kau rancangkan itu, kau plankan itu, maka
sebahagian kamu akan dipikulkan ke atas belakangmu di akhirat nanti. Manakala mereka yang melakukannya mengikuti kamu, mereka juga akan dipertanggungjawabkan atas dosa-dosa mereka. Jadi di sini kita dapat memahami bagaimana Allah Ta'ala membalas keadaan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia ini, dan kemudian datang pada ayat yang ke-14 sebagai satu tasliyah buat Nabi SAW dan juga para sahabat, iaitu mereka akan mengalami ujian yang berterusan dalam hidup. Maka Allah membawakan kisah Nabi yang paling panjang umurnya, iaitu Nabi Nuh pada ayat ke-14 dan 15. Sila buka pada muka surat 163 jilid yang ke-7 tafsir Ibn Kathir. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 'ama fa'akhazahum at-tufan wa hum zalimun fa'anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil 'alamin. Sadaqallahul azim. Sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua umat manusia. Ayat ini merupakan satu tasliyah, satu hiburan buat hambanya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Allah mengkhabarkan tentang Nuh alaihi salam yang tinggal bersama kaumnya sama itu untuk mengajak mereka kepada Allah, berdakwah kepada mereka siang dan malam secara rahsia ataupun terang-terangan. Namun tidak semua yang disampaikan itu memberi kepada mereka ni satu kesedaran. Tiap hari makin disampaikan, makin lari mereka daripada kebenaran, makin menentang, makin mendustakan. Tak ada yang beriman kepada Nabi Nuh ni melainkan sedikit saja. Jadi Allah menjelaskan kat sini, falabitha fihim alfa sanatin ila 50 'ama fa'akhazahum tufan wa hum zalimun. Ini satu gaya bahasa yang sangat menarik tuan-tuan dimuliakan sekalian. Ini panggil dalam bahasa Arab dipanggil sebagai istisna. Jadi istisna yang dinyatakan di sini ada berbagai tafsiran oleh para ulama. Namun antara yang sangat menarik seperti dikemukakan dalam tafsir Hasyiatus Sawi Alal Jallain. Begitu juga tafsir Kamalain. Tafsir yang lain ni tafsir antara yang menarik oleh Al-Imam Al-Mahali dan juga Al-Imam Asyuti. Mudah-mudahan saya berkesempatan untuk menterjemahkannya kerana banyaknya faedah, banyaknya perkara menarik yang dikemukakan dalam tafsir ini. Jadi kalau kita lihat kata yang digunakan Allah di sini ada beza dengan orang Melayu. Orang Melayu sebut tufan, taufan ni angin. Padahal bahasa Arab tufan itu bukannya angin, dia merujuk kepada banjir. Datang perkataan tafa yatufu, benda yang sifatnya pusing, air pusar yang begitu kuat, banjir yang telah menenggelamkan permukaan bumi. Penyebutan kisah Nabi Nuh ni yang pertamanya kerana ini merupakan Nabi yang paling panjang umurnya yang telah Allah utuskan, dan baginda merupakan Rasul yang pertama diutuskan oleh Allah SWT. Kita pernah huraikan beza di antara Rasul dengan Nabi Allah SWT. Kerana dalam hadis riwayat Ibn Asakir nyatakan bahawa awalu nabiyyin ursila Nuhun. Nabi yang pertama diutus menjadi Rasul adalah Nabi Nuh AS. Para ulama beza pendapat tentang usianya. Hasan Basri seperti dapat kita lihat dalam kitab tafsir, contohnya tafsir Al-Baghawi, tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, bahawa Imam Hasan Basri berkata ketika malaikat maut datang kepada Nabi Nuh untuk mencabut nyawa, lalu Nabi Nuh pun ditanya oleh malaikat maut ini, wahai Nuh, berapa lama kau hidup di dunia ni? Jawapan Nuh AS, 300 tahun sebelum aku diutuskan, 950 tahun bersama kaumku, 350 tahun setelah berlakunya tufan itu. Tufan, ingat ya, ini perbezaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Bahasa Melayu sebut tufan ni merujuk kepada angin kencang, bila sebut bahasa Arab tufan merujuk kepada banjir besar. Lalu malaikat maut bertanya kepada Nabi Nuh AS, bagaimana engkau melihat dunia ini wahai Nuh AS? Jawapan Nabi Nuh begitu ringkas dan begitu makna untuk kita tuan, menyentap hati kita, menjentik hatiku. Barat memasuki sebuah rumah yang ada 2 pintu, masuk dari sini, keluar dari sana. Allahu Akbar. Maka perhatikanlah bagaimana dalam kisah ni nampak bentuk yang sangat signifikan bahawa nasib akhir kepada orang-orang beriman dan orang-orang kafir, iaitu orang yang diselamatkan oleh Allah SWT dalam kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Mereka naik dalamnya, selamat dari tenggelam. Adapun orang kafir yang mendustakan ditenggelamkan oleh Allah, dan Allah menjadikan bila sekalipun hukuman yang dikenakan ini sebagai pengajaran untuk kita yang baca Al-Quran. Jadi bila kita lihat dia suruh bahasa Arab, falabitha fihim alfa sanatin ila 50 aman, maka Nabi Nuh telah pun berada berdakwah dalam kaumnya selama 1000 tahun kurang dari 50. Dari sudut bahasa Arab, kata Imam Az-Zajjaj dalam tafsirnya bahawa orang Arab ni mereka menggunakan perkataan istisna ni merujuk kepada benda yang sedikit daripada yang banyak. Sebagai contoh, seorang menyatakan ja'ani ikhwatuka illa Zaidan, datang kepada saya semua adik-beradik kamu hari raya ni, semua datang dah kecuali Zaid saja. Mana adik-beradik ni kalau dibayangkan ada 10 orang, seorang tak datang, maka demikian penggunaan bahasa Arab. Jadi ini yang dipanggil sebagai istisna dalam bahasa Arab. Jadi disebut akhbartahu bihaqiqatil adat wastasnaita ma yakunu nuqsanan min ra'sil adat.
Ini satu pendekatan dalam bahasa Arab lah, bahawa menyebut yang banyak dan mengecualikan satu itu agak logik. Tapi tak boleh pula kita mengatakan bahawa ja'ani kulluhum illa nisfa, datang semua sekali kecuali separuh. Bahasa Arab tak guna begitu. Istisna ni biasanya dia mengecualikan satu bilangan yang kecil dibandingkan dengan jumlah yang lebih besar. Maka demikianlah balaghatul Quran dalam konteks tafannun, seperti disebut dalam kebanyakan kitab tafsir macam Zamakhsyari menyatakannya, macam juga Al-Baghawi menyatakannya, bahawa ini merupakan satu bentuk peragaman dalam ungkapan. Fala bisa fihim alfa sanatin illa 50 aman. Allah tidak menyatakan fala bisa fihim alfa sanatin illa 50 sanatan. Tengok kan disebut bahasa Arab kan. Maka Nabi Nuh ni telah berada dalam dakwahnya itu selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Pengulangan perkataan sana selepas diungkapkan sebelumnya, ini dia sudut bahasa Arab balaghahnya, maka ia menampakkan satu nilai yang kurang. Faham tak tuan-tuan? Fala bisa fihim alfa sanatin illa 50 aman. Allah tidak menyatakan fala bisa fihim alfa sanatin illa 50 sanatan. Maka tanwi' yang dipanggil berlaku di situ, perubahan perkataan sebutannya dari perkataan sana ditukar kepada am, walaupun hakikatnya maknanya seolah-olah sama. Ini dia sudut bahasa Arab dipanggil satu bab tafannun. Tanwi' maknanya ada kepelbagaian penyebutan. Kalau sebut benda yang sama, maka di sudut ketelitian pemilihan perkataan itu akan terjejas. Macam jika kita pun kalau menyampaikan khutbah sebagai contohnya ucapan, kita mengulang perkataan yang sama saja, maka akan menampakkan satu kekurangan bahawa mungkin kita tiada persediaan, mungkin kita tak pandai bercakap. Tentulah lagi perkataan yang Allah pilih perkataan lebih tepat dan amat tidak sesuai untuk berlaku takrir pengulangan-pengulangan seperti itu. Ini satu pendapat. Namun ada pendapat yang lebih menarik lagi kalau kita lihat dalam tafsir-tafsir seperti dikemukakan, contohnya tafsir Al-Kamalain, tafsir Jalalain, Hasyiatus Sawi. Demikian juga antara ahli tafsir moden, Syekh Dr. Fadil As-Samarai, ulama terkemuka di Baghdad ini, bahawa huraian ini telah pun ada dalam kitab-kitab tafsir terdahulu sebenarnya, iaitu bila menyatakan tentang perkataan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, al-arabu tu'abbir anil khasbi bil 'am wa anil jadbi bis sana. Ini satu huraian menarik lah tuan-tuan, iaitu bila Allah menyebut tentang perkataan amun, ia berbeza daripada sanatun. Amun berarti tahun yang penuh dengan pencapaian, tahun yang penuh dengan kesuburan, tanian baik, peternakan, perniagaan dan sebagainya dipanggil sebagai am. Tapi kalau tahun itu penuh dengan jadab ataupun jadb ataupun kahat, itu penuh dengan ujian seperti kemarau, seperti banjir, seperti berbagai-bagai ujian dari sudut geografi ke fizikal ke benda-benda yang berlaku, bencana alam yang dipanggil ke, sebagai musibah yang berlaku dalam kehidupan ke, maka itu dipanggil sebagai sana. Jadi wahya annahu ghayara baina tamyiz al-adadain faqala fil awwali sanatan wa fi thani aman li'alla yathqul al-lafzu, supaya tidak ada yang kita panggil sini siqal dari sudut beratnya ucapan ataupun pengulangan perkataan. Ataupun pendapat yang pertama, ini pendapat masyhur di kalangan para ulama, termasuk Ibn Ashur menyatakan perkara yang sama. Tapi pendapat yang kedua sangat menarik, bila menyatakan bahawa Nabi Nuh AS berdakwah selama 950 tahun tidak dipedulikan oleh rakyatnya, sehingga Allah menurunkan banjir besar itu, menghapuskan golongan yang ingkar, yang derhaka, yang kafir, maka datang 50 tahun kehidupan baginda selepas itu adalah dipanggil sebagai am. Kerana am merujuk kepada berbagai nikmat dicurahkan kepada orang-orang yang beriman. Benarlah firman Allah SWT sebagai contohnya dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Kalau penduduk itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan untuk mereka pembukaan keberkatan ini, mengusahakan dari bumi, malah dari langit pun akan datang mencurah-curah. Nah, jadi pemilihan perkataan sanatun dengan amun, ia merujuk kepada makna berbeza. Berarti sebelum mereka dibinasakan, kehidupan serba payah, serba susah. Maknanya memang ada kekayaan, tapi kekayaan hanya dinikmati oleh segolongan manusia saja. Tekanan kepada yang miskin, mengenakan cukai berbagai bentuk, merampas harta orang yang lemah. Tapi selepas banjir itu berlaku, manusia beriman tinggal hidup dengan penuh harmoni dan bahagia, dan segala harta dunia dan juga kenikmatannya dibahagi dengan patut kepada setiap yang hidup. Maka wealth distribution kepada semua, maka Allah milih perkataan am yang merujuk kepada kesenangan, kemewahan, kebahagiaan yang dikecapi bersama-sama, berbeza daripada sebelum kemusnahan itu berlaku. Baik, muslim-muslim rahmati dan dikasihkan, Al-Imam Baydawi mengatakan bahawa barangkali pemilihan perkataan ini menunjuk kepada kesempurnaan
kesempurnaan bilangan. Iaitu kata beliau, diriwayatkan bahawa Nabi Nuh ni diutus pada usia 40 tahun, berbeza daripada pandangan yang dikemukakan tadi. Ada perbezaan pandangan terhadap umur Nabi Nuh yang sebenarnya, tapi tidaklah kita disuruh untuk pergi detail kepada perkara-perkara sedemikian. Madailah untuk dia menjadi hiburan bagi orang beriman bahawasanya perutusan Nabi ini mengambil masa yang begitu lama. Cabaran baginda adalah ditolak dakwahnya oleh umatnya sendiri. InsyaAllah lebih lanjut lagi akan saya huraikan dalam kuliah akan datang pandangan Al-Imam Al-Baydawi terhadap apa yang dipanggil sebagai taqrib al-adad. Itu bilangan itu disebut secara mudah untuk difahami dalam bentuk begitu, walahal hakikat nombornya mungkin ada perbezaan. InsyaAllah akan saya huraikan dalam kuliah akan datang. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.